Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat datang ke kelas akhlak bersama Sir Iqbal. Okey anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang baru, satu bab yang baru. Okey. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini ianya berkaitan dengan panca indera kita, iaitu mata. Okey, ianya berkenaan dengan mata. Rasa-rasanya anak nak tahu apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, kita akan belajar pada hari ini ialah bercelak. Okey, tahukah apakah itu bercelak? Okey. Celak ni selalunya kita pakai apa yang macam warna hitam tu di bawah mata kita. Okey, pemakaian celak ini siapa-siapa pun boleh pakai, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Okey, jadi di dalam bercelak ini kita ada adab-adab dan juga fadilatnya. Okey, di dalam topik bercelak ini apa yang kita akan pelajari? Okey, sebelum itu macam inilah cara kita bercelak. Okey, kita bercelak depan cermin. Okey, inilah contoh-contoh alat-alat untuk bercelak. Yang ni yang jenis yang lama ni. Zaman tradisional lah. Yang ni yang zaman sekarang lah yang kita senang jumpa dekat kedai. Okey. Okey, kita akan mempelajari dua perkara dalam topik bercelak ini. Yang pertama ialah adab-adab bercelak dan yang kedua adalah fadilat bercelak ataupun manfaat daripada perbuatan kita tu untuk bercelak. Okey, kita tengok, kita lihat, kita pelajari satu persatu. Okey, yang pertama adalah adab-adab bercelak. Apakah dia adab-adab bercelak? Okey, apa yang perlu kita buat semasa bercelak supaya ianya kita bercelak dengan cara yang betul lah, dengan cara yang disarankan. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita bercelak? Okey, yang pertama kita perlu mulakan dengan membaca apa sebelum kita bercelak? Kita perlu memulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita mulakan bercelak, kita perlu memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bila kita bercelak, kita perlu menghadap cermin. Jadi, semasa kita menghadap cermin pun ada adabnya juga. Apa itu? Okey. Yang kedua, kita perlu melihat cermin dan adabnya kita perlu membaca doa. Okey, membaca doa melihat cermin. Nanti saya akan kongsikan apa itu doa melihat ketika melihat cermin. Okey, yang ketiga, semasa kita bercelak, kita perlu mulakan yang kanan. Kita dahulukan sebelah kanan. Jadi kita mulakan mata sebelah kanan. Okey, kita mulakan mata sebelah kanan. Kenapa? Kanan lebih baik. Okey, yang keempat, apa dia? Yang keempat, diikuti mata sebelah kiri. Okey, selepas kita dah bercelak pada mata kanan, kita pula bercelak pada mata kiri. Takkan sebelah mata saja kan? Kita perlu dua-dua belah. Jadi kita perlu dahulukan yang kanan dahulu dan seterusnya adalah kiri. Ada 4 adab sahaja. Okey, ulang semula. Yang pertama tadi kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita bercelak, kita perlu dengan melihat cermin. Kalau kita tak lihat cermin, jadi macam mana? Kita tak nampak kita celak macam mana? Kan dah comot ke apa kan? Perlu dengan kemas lah kita bercelak tu. Okey, perlu melihat cermin. Okey, semasa kita melihat cermin, kita kena baca doa ketika melihat cermin. Okey, yang ketiga, kita mulakan dengan mata sebelah kanan. Kita dahulukan sebelah kanan dahulu dan selepas itu kita bercelak pada sebelah kiri. Okey, adab dia ringkas saja. Okey,
Ada 4 adab je. Okay. Jadi tadi saya ada cakap mengenai doa ketika melihat cermin. Jadi apakah doa ketika melihat cermin? Ini doanya. Jom kita baca sama-sama. Okey, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Okey, kita ulang semula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pendek sahaja doanya. Jadi apakah maksud doa melihat cermin ni? Okey, maksudnya apa? Ya Allah, sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku, maka Engkau elokkanlah akhlakku. Okey, saya ulang semula. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku, maka Engkau elokkanlah akhlakku. Ini adalah doa ketika melihat cermin. Jadi kita kena amalkan selalu. Okey, ketika kita tengah bersiap ke tengah melihat cermin, kita nak lihat cermin, kita nak tengok diri kita kan. Sama ada kita rasa kemas, bila kita nak keluar pun kita tengok cermin. Dan kebiasaannya kita kebanyakannya orang melihat cermin selepas bersiap. Okey, selepas mandi, ketika bersiap tu mereka melihat cermin untuk apa? Untuk kita tengok diri kita sendiri, penampilan diri kita sebelum kita keluar. Okey, bila kita melihat cermin, kita akan rasa yakin untuk kita keluar. Okey, seterusnya kita dah mengetahui apa itu adab-adab bercelak. Jadi kita hendak mengetahui apakah kebaikan, manfaat ataupun fadilat bercelak. Jom kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah fadilat bercelak. Yang pertama, apakah dia fadilat bercelak? Yang pertama iaitu dapat menghindarkan sakit mata. InsyaAllah kalau kita bercelak, InsyaAllah ianya dapat menghindarkan diri kita daripada sakit mata. Sakit mata ni kadang bahaya ya anak-anak. Jadi bercelak ini juga salah satu perkara yang kita boleh hindarkan daripada sakit mata. Okey, yang kedua, dapat mencerahkan mata. Dia dapat menghindarkan sakit mata dan juga dapat mencerahkan mata. Mata kita jadi macam lebih segar, lebih sihat dan jadi kita nampak lebih cerahlah penglihatan kita. Okey, yang ketiga iaitu bercelak menjauhkan rabun mata. Okey, ini pun manfaat daripada bercelak, iaitu bercelak dapat menjauhkan daripada kita rabun mata. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, mata menjadi segar dan sihat. Macam saya cakap tadi, bila kita dah bercelak, okey, kita nampak lebih segar. Mata kita menjadi lebih segar dan juga lebih sihat. Okey, di mana ianya menghindarkan sakit mata, jauhkan mata kita daripada terkena rabun mata. Itu adalah fadilat bercelak. Okey, seterusnya iaitu mendapat keredaan Allah. Jadi bercelak ni juga mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah wajah nampak berseri-seri. Okey, kebiasaannya bila kita pakai bercelak ni, kita punya mata kita nampak, orang kata nampak jadi lebih segar. Jadi dianya memberi kesan kepada seluruh wajah kita. Okey, wajah kita pun nampak berseri-seri, nampak lebih ceria, tidak murung, nampak lebih kemaslah. Okey. Seterusnya, apa itu fadilat bercelak? Iaitu menajamkan penglihatan. Ianya menajamkan penglihatan kita. Itulah fadilat bercelak. Okey, kita lihat di sini, kebanyakan fadilat bercelak ini berkenaan dengan mata. Yalah, kita bercelak pun dekat mana? Dekat mata. Jadi ianya memberi kebaikan pada mata kita. Okey, saya ulang semula apakah itu fadilat bercelak. Okey, yang pertama dapat menghindarkan sakit mata. Yang kedua dapat mencerahkan mata. Yang ketiga bercelak menjauhkan rabun mata. Yang keempat
bercelak. Dengan bercelak, mata kita menjadi segar dan sihat. Yang kelima, bercelak juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, dengan bercelak juga dia menampakkan wajah kita lebih berseri-seri. Yang terakhir sekali, yang ketujuh, okey, dengan bercelak ianya dapat menajamkan penglihatan mata kita. Itulah fadilat bercelak. Okey, semua anak-anak dapat? Alhamdulillah. Okey, di sini tahukah anak-anak semua? Tak tahu? Okey, saya nak bagi tahu. Okey, tahukah anak-anak semua hukum bercelak ini adalah sunnah? Okey, kita bercelak kita dapat pahala. Dulu Rasulullah pun pernah bercelak. Jadi kita mengikut perbuatan Rasulullah dan ianya adalah satu perbuatan yang sangat baik dan mendapat pahala dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ini macam saya dah cerita dalam fadilat bercelak tadi, iaitu bercelak dapat mencegah sakit mata. Itulah secara faktanya kebaikan bercelak. Okey. Jadi bercelak ni kita kena amalkanlah. Okey. Yang paling penting sekali bila kita bercelak, kita memastikan mata kita lebih sihat dan lebih segar. Dan perkara yang lebih penting sekali yang perlu kita amalkan, kita perlu menjaga mata. Ini yang sangat penting. Kita perlu menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Kita lihatlah perkara-perkara yang baik. Macam kita lihat keindahan ciptaan Allah, macam kita tengok pemandangan kawasan sekeliling kita, pokok, pantai, awan, ataupun kita melihat Al-Quran pun dapat pahala. Kita melihat wajah mak ayah kita. Janganlah kita melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syariah Islam. Okey. Okey, semua anak-anak, kita kena amalkan. Okey, itu sahaja kelas kita mengenai bercelak. Okey. Jadi kita telah mempelajari dua perkara dalam topik ini. Yang pertama iaitu adab-adab bercelak dan yang lagi satu adalah fadilat bercelak. Dan selain itu kita juga telah mempelajari mengenai doa melihat cermin. Kita bila bercelak kita kena lihat cermin. Jadi kita perlu baca doa juga apabila kita melihat cermin. Okey, sampai di sini saja kita punya kelas pada hari ini mengenai bercelak. Okey anak-anak semua, hari ini kita telah mempelajari satu topik yang baru iaitu bercelak. Kita telah mempelajari mengenai adab-adab bercelak dan juga kita telah belajar mengenai fadilat bercelak. Okey. Jadi seperti biasa, sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini, saya ingin memberi latihan untuk anak-anak buat dalam buku aktiviti akhlak. Okey, saya minta anak semua buka buku aktiviti akhlak. Saya minta anak semua buat latihan pada muka surat 25, 26 dan 27. Okey, kita akan bincangkan latihan ini pada kelas online yang akan datang. Okey semua, kita jumpa pada kelas online yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.